back from the dead. Apakah itu cardio workout? Secara asasnya, senaman kardio ialah senaman yang membuatkan jantung kita berdenyut dengan lebih laju. Senaman kardio juga digelar aerobic exercise, yang mana kita naikkan kadar denyutan jantung ke zon yang kita target. Senaman kardio ni ada pelbagai, dari semudah-mudah kita berjalan, menunggang basikal, melompat, sehinggalah kita berlari, mendaki dan berenang. Aktiviti mengemas rumah seperti menyapu, mencuci lantai dan memasak juga sebenarnya dikategorikan sebagai senaman kardio juga. Jadi berbalik kepada tajuk video, sebenarnya ada 3 kategori senaman kardio berdasarkan kadar intensiti senaman yang dilakukan, iaitu low, medium dan high intensity. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu low intensity cardio workout. Okey, bagaimanakah yang dikatakan senaman kardio itu bersifat low intensity? Senaman yang low intensity ialah apabila kita bersenam, jantung kita berdenyut pada tahap 40 ke 50% dari maksimum heart rate ataupun MHR kita. Okey, macam mana kita nak tahu maksimum heart rate kita? Formulanya ialah 220 kita tolakkan dengan umur kita sekarang. Sebagai contoh, 220 tolak dengan umur contoh 30 tahun bersamaan dengan 190. Maka 190 adalah maksimum heart rate untuk orang yang berumur 30 tahun. Untuk senaman yang low intensity, jantung dia pada kadar denyutan 76 hingga ke 95 beats per minute. Okey, macam mana kita nak ukur? Secara teknikalnya susah juga kalau kita nak ukur kadar degupan jantung secara manual ni. Takkan kita nak kira sendiri berapa kali jantung kita berdenyut pada setiap minit kan? Mungkin sesetengah orang mereka mempunyai fitness band yang mana boleh estimate kadar degupan jantung dengan mudah. Namun, bagi yang tiada alat dan gadget canggih, cara paling mudah untuk kita ketahui tahap intensiti senaman kardio kita ialah dengan kita melihat kemampuan kita untuk bercakap dan menyanyi. Tapi sebenarnya betul lah. Sebab apa? Kalau kita bersenam pada masa yang sama, kita boleh bercakap dan menyanyi tanpa rasa tercungap-cungap, kita perlukan oksigen, maka senaman kita berada pada tahap low intensity lah. Antara contoh senaman low intensity ialah kita berjalan santai, kita stretching ringan, stretching pada tahap beginner, ataupun kita menunggang basikal secara santai, melakukan kerja rumah pada kadar perlahan dan santai, dan banyak lagi lah. Kalau tengok senaman yang saya sebut tadi, kita boleh buat sambil bercakap, bahkan boleh relax menyanyi lagi kan. Contoh naik basikal relax, boleh menyanyi siap kan, bersiul-siul lagi. So maknanya senaman itu pada tahap low intensity lah. Okey, senaman kardio yang bersifat low intensity ni bukanlah senaman yang efektif untuk mengurangkan berat badan untuk jangka masa yang panjang. Tetapi bukanlah kita nak kata senaman ni sia-sia. Senaman kardio yang low intensity ni sebenarnya boleh meningkatkan physical fitness dan juga kesihatan seseorang secara keseluruhan. Contohnya kalau kita berjalan santai di taman dengan persekitaran yang tenang, nyaman dan segar, kita juga mampu meningkatkan kesihatan mental. Yang kedua ialah medium intensity cardio workout. Senaman yang bersifat medium ataupun moderate intensity ni pula ialah senaman di mana kadar degupan jantung kita berada di tahap 50 ke 70% dari maksimum heart rate. Contoh macam saya bagi tadi, contoh umur 30, maksimum heart rate dia 190 heartbeat per minute. Jadi kalau 50 ke 70%, moderate intensity adalah pada tahap 95 ke 133 heartbeat per minute untuk orang yang berumur 30. Okey, cara paling mudah untuk kita tahu kita berada di zone medium intensity ialah kita masih boleh bercakap ketika bersenam, cuma kita dah tak boleh menyanyi macam low intensity lah. Maksudnya kita tak boleh menyanyi melainkan dalam keadaan tercungap-cungap untuk bernafas. So bila buat moderate ni, nak cakap masih boleh lah. Nak menyanyi itu susah lah sebab kita dah perlukan oksigen yang lebih.
Antara senaman yang common untuk medium intensity cardio ni ialah senaman yang contohnya senaman low intensity tadi, cuma kita tambahkan pace dia ataupun kita tambahkan kelajuan, beban ataupun cabaran dalam senaman tersebut. Contoh kita berjalan santai, untuk moderate kita berjalan dengan lebih laju ataupun brisk walking. Daripada buat kerja rumah secara perlahan, kita buat dengan lebih laju atau lebih banyak pergerakan yang mencabar otot kita, ataupun senaman lain contoh jogging, cycling, swimming dan lain-lain. Jadi adakah moderate intensity ni, cardio workout ni efektif untuk bakar lemak dan kurangkan berat badan? Okey, menurut hasil kajian dari University of Bath, mereka mendapati senaman pada tahap moderate intensity juga boleh membakar kalori dan lemak seperti high intensity workout. Cumanya dengan syarat senaman yang moderate intensity ni dia ambil masa yang lebih lama lah untuk dihabiskan pada satu sesi workout untuk mencapai tahap kesihatan dan weight loss seperti mana high intensity workout. Contoh kalau high intensity interval training ambil masa mungkin 10 ke 15 minit satu sesi, moderate intensity mungkin mengambil masa 30 ke 45 minit satu sesi. Okey. Yang ketiga ialah high intensity cardio workout. Senaman yang high intensity pula, kadar degupan jantung adalah antara 70 ke 85% dari maksimum heart rate. Jadi, kalau seorang tu umur 30 tahun, maka heart rate dia untuk high intensity adalah antara 133 ke 152 heartbeat per minit. Sebab tu nama dia high intensity, sebab memang lepas buat senaman ni jantung kita akan berdegup kencang dan kita memang akan rasa sangat letih, basah dengan peluh dan memang rasa macam nak mati ya. Kalau tengok video-video saya sebelum ni pun banyak juga video senaman cardio yang saya upload bersifat high intensity interval training untuk cardio workout. Jadi kalau tengok video tersebut, bila buat senaman high intensity ni memang saya susah nak cakap, memang tercungap-cungap nak bernafas. Senaman high intensity ni kita lakukan dengan masa yang singkat, contohnya 10 ke 20 minit sahaja satu sesi. Jadi bila saya sebut singkat tu, faham-fahamlah, waktu rehat pun singkat lah. Itu yang sakit dan tercungap-cungap tu. Kalau tengok video senaman high intensity interval training saya tu, saya biasa buat 45 saat senaman high intensity, kemudian 15 saat sahaja rehat antara senaman. Jadi senaman high intensity ni sangat efektif untuk bakar lemak dan kurangkan berat badan serta meningkatkan kualiti dan kesihatan jantung kita. Satu lagi kelebihan high intensity cardio workout ni ialah masa yang singkat diperlukan untuk melakukan satu sesi senaman. Walaupun pace dan senamannya memang di tahap maksima, meletihkan dan membuatkan kita minta nyawa, tetapi ia sangat memuaskan dan berkesan lah. Okey, apa yang kita boleh simpulkan daripada video ni? Kalau anda hanya target nak buat senaman santai-santai, tak maulah sangat nak keluarkan peluh, sekadar hanya nak menikmati udara segar bersama seksi keluarga, maka lakukanlah senaman low intensity. Walaupun tidaklah membakar lemak dengan berkesan, tapi paling kurang fitness dan jantung kita ada juga peningkatan dari kita duduk saja daripada kita bersikap pasif, tak bergerak di mana. Okey. Kalau anda mempunyai masa yang banyak dan ingin serius dalam mengurangkan berat badan, tetapi anda baru sahaja hendak bermula, maknanya anda beginner lah dan tidak punyai pengalaman dalam bersenam secara intens, maka anda bolehlah mulakan senaman pada kadar moderate ataupun medium intensity. Paling kurang badan anda tidak terkejut dan anda memberi masa yang cukup untuk diri anda untuk adapt dengan senaman kardio pada tahap moderate sedikit demi sedikit. Jadi anda tidaklah tercungap-cungap dan terus rasa sakit badan yang teruk pada keesokan harinya. Jikalau anda seorang yang mempunyai masa yang singkat untuk bersenam, seorang yang sibuk dan banyak komitmen lain sehingga tak mampu untuk peruntukkan masa yang lama untuk bersenam, maka anda boleh cuba lakukan senaman high intensity interval training. Kalau anda beginner, buatlah ikut kemampuan dan pace masing-masing. Jangan paksa badan anda tidak mampu lagi untuk push. Buat ikut maximum heart rate anda seperti formula yang saya ajar tadilah. InsyaAllah jika anda konsisten, jantung anda akan improve, badan anda akan adapt dan anda boleh buat senaman dengan intensiti yang lebih tinggi dengan kualiti dan pace yang terbaik. Okey, setakat itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda jelas dan faham dengan apa yang telah saya sampaikan. Jikalau anda ada sebarang persoalan, jangan lupa untuk komen di bawah.
Jikalau anda mendapat sesuatu dan anda suka video ini, saya jemput anda untuk like dan subscribe channel saya agar anda tidak terlepas konten saya yang lain-lain yang saya akan upload di masa akan datang. Sokongan anda amatlah saya hargai dan sebenarnya ia menyuntik semangat untuk saya improve lagi konten dan video saya yang saya buat percuma khas untuk anda semua. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.